Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Berita TVS Tengah Hari, edisi 6 Julai 2026 bersama saya, Salasia Safian. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Pembinaan rumah rehat betong bernilai 10 juta ringgit kini mencapai kemajuan 65% dan dijangka siap pada tahun depan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Uga Ambas berkata projek itu kini berjalan dengan lancar mengikut jadual. Beliau berkata perkembangan projek adalah memuaskan selain beberapa cadangan penambahbaikan turut dibincangkan bagi memastikan kemudahan tersebut memenuhi keperluan pengguna. We are given detailed briefing. The value of the contract is 10 million and the progress is about 65% completed. Looks like contractor is doing well. Tapi pada hari ini kita berbincang dengan beberapa perkara yang perlu diperbaiki and it's a very productive discussion. Beliau yang juga ada Bukit Saban berkata demikian ketika ditemui media selepas taklimat projek rumah rehat betong di Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Kecil Sepauh pada Ahad. Menurut Ugah, pembinaan rumah rehat itu amat penting memandangkan betong kerap menjadi lokasi pelbagai program rasmi kerajaan namun masih kekurangan kemudahan penginapan. Air Borneo dijangka memulakan operasi penerbangan sulong ke Kuala Lumpur bermula 20 Julai ini diikuti laluan ke Singapura pada 27 Julai berdasarkan jadual penerbangan yang difailkan dalam Pangkalan Data Official Airline Guide OAG. Menurut laporan Aeroroutes, syarikat penerbangan milik Sarawak itu merancang mengendalikan pesawat Boeing 737-800 bagi kedua-dua laluan berkenaan dengan konfigurasi 12 tempat duduk kelas perniagaan dan 150 tempat duduk kelas ekonomi. Bagi laluan Kuching ke Kuala Lumpur, Air Borneo dijadual mengendalikan dua penerbangan setiap hari bermula 20 Julai. Penerbangan MY5003 akan berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 7.10 pagi dan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 9 pagi. Manakala penerbangan MY5005 dijadual berlepas pada 1 petang dan tiba pada 2.50 petang. Bagi penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kuching pula, MY5002 dijadual berlepas pada 9.45 pagi dan tiba pada 11.35 pagi, manakala MY5004 berlepas pada 3.35 petang sebelum tiba di Kuching pada 5.25 petang. Bagaimanapun, penerbangan MY5003 dan MY5002 hanya akan mula beroperasi pada 21 Julai. Sementara itu, laluan Kuching ke Singapura dijadual bermula pada 27 Julai dengan satu penerbangan setiap hari. Penerbangan MY363 akan berlepas dari Kuching pada 6.50 petang dan tiba di Singapura pada 8.25 malam, manakala penerbangan MY364 dijadual berlepas dari Singapura pada jam 9.15 malam sebelum tiba di Kuching pada 10.50 malam. Perkembangan itu dilihat selari dengan bayangan yang diberikan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng pada Ahad bahawa Air Borneo akan mengumumkan harga tambang yang lebih menarik pada bulan ini. Menurut beliau, kadar tambang yang lebih rendah itu dijangka memberi manfaat terutama kepada pengguna laluan Kuala Lumpur Kuching yang sering berdepan tambang tinggi, khususnya ketika musim perayaan dan cuti sekolah. Malah beliau berkata tawaran Air Borneo turut merangkumi kemudahan bagasi percuma serta penyediaan makanan dalam penerbangan. Pada masa sama, Air Borneo menerusi hantaran video di laman Facebook rasminya turut memberi bayangan mengenai pengumuman tersebut menerusi teaser bertajuk Something is Coming yang memaparkan beberapa mercu tanda ikonik di Kuala Lumpur, antaranya TRX Exchange, Batu Caves, Pasar Seni, Bukit Bintang dan Menara Berkembar Petronas KLCC.
Bertemu kembali. Seorang rakyat Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Makau kerana disyaki menyeludup hampir 3 kilogram heroin bernilai kira-kira 2.09 juta ringgit bulan lepas disahkan memiliki rekod jenayah lampau berkaitan dadah di negara ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, pihaknya menerima maklumat rasmi daripada Polis Makau berhubung penahanan lelaki berusia 24 tahun yang berasal dari Sarawak itu pada Ahad. Semakan mendapati lelaki itu mempunyai 2 rekod jenayah narkotik melibatkan Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Menurut Hussein, dadah berkenaan disorokkan di dalam tin sardin berlabel pes tuna yang dibungkus bersama biskut sebelum ditemukan dalam bagasi suspek sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Makau. Beliau berkata siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti dalang serta anggota sindiket lain di negara ini di samping bekerjasama dengan agensi penguasaan dadah negara jiran. Susulan suspek dipercayai menggunakan laluan selain lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur untuk menyeludup dadah. Tambah beliau, suspek berlepas dari negara jiran di utara dan bukan dari Malaysia, sementara dadah terbabit dipercayai diperoleh dari negara jiran. Menurut Hussein, kerjasama siasatan antara JSJN dan Polis Makau ketika ini tertumpu kepada pertukaran maklumat risikan serta usaha mengenal pasti dalang dan ahli sindiket lain yang terbabit. Beliau turut menasihati rakyat Malaysia yang berkunjung ke luar negara supaya sentiasa mengambil berat terhadap bagasi dibawa serta mengetahui sepenuhnya kandungan bagasi atau bungkusan bagi mengelakkan dieksploitasi sebagai keldai dadah. Sebelum ini, Polis Kehakiman Makau memaklumkan seorang lelaki warga Malaysia ditahan di lapangan terbang antarabangsa Makau pada 20 Jun lepas selepas disyaki menyeludup 2.987 kilogram heroin bernilai kira-kira 4.18 juta Pataka Makau bersamaan 2.09 juta ringgit. Pihak berkuasa turut menemukan 49 kotak biskut tuna yang dibungkus rapi dengan setiap kotak mengandungi 2 paket biskut dan 1 tin pes tuna. Namun pemeriksaan mendapati beberapa tin itu diisi serbuk putih yang kemudian disahkan sebagai heroin. Siasatan awal mendapati lelaki itu dipercayai direkrut sindiket pengedaran dadah di Malaysia dengan dijanjikan bayaran RM3,000 selepas tugasan selesai. Dia juga diarahkan mengambil dadah berkenaan di sebuah negara Asia Tenggara sebelum menyeludupnya ke Makau untuk dihantar ke wilayah berampiran mengikut arahan sindiket. Baiklah, seterusnya. Iran akan menutup sepenuhnya ruang udara Tehran pada Isnin sebagai sebahagian daripada pengaturan pengebumian untuk pemimpin agung Ayatollah Ali Khamenei yang terbunuh. Agensi berita ISNA memaklumkan penerbangan diteruskan ke seluruh negara tanpa sekatan pada hari Ahad, tetapi ruang udara Tehran akan ditutup sepenuhnya pada hari Isnin semasa perarakan pengebumian utama. Di bawah jadual yang diumumkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam, penerbangan tetap di lapangan terbang antarabangsa Mehrabat Tehran dan lapangan terbang antarabangsa Imam Khamenei akan digantung pada Isnin kerana upacara awam berlangsung di ibu negara. Pada Selasa, lapangan terbang Mehrabat akan menyambung semula operasi seperti biasa, manakala lapangan terbang Imam Khamenei akan kekal ditutup. Pihak berkuasa berkata pada 9 Julai, ruang udara di Bandar Timur Laut Mashhad dan operasi di lapangan terbang antarabangsa Shahid Hashemnejad juga akan digantung sepenuhnya semasa upacara pengebumian terakhir. Penerbangan di seluruh negara akan diteruskan tanpa sekatan pada 7 hingga 8 Julai kecuali Mashhad pada hari terakhir upacara. Khamenei terbunuh dalam serangan bersama Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran pada 28 Februari, mencetuskan perang selama berminggu-minggu dan ketegangan yang semakin meningkat di seluruh rantau ini. Upacara pengebumian secara rasmi bermula pada Jumaat dengan pemimpin asing dan delegasi rasmi dari seluruh rantau dan luar negara memberi penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran itu. Menurut jadual rasmi, upacara perpisahan awam akan diikuti dengan perarakan pengebumian utama di Tehran pada Isnin. Upacara pengebumian kemudiannya akan berpindah ke Qom pada 7 Julai. Pada 8 Julai, upacara dijadualkan di Baghdad, Najaf dan Karbala di mana jenazah akan diterima oleh tokoh-tokoh agama dan politik sebelum dipindahkan ke makam-makam utama Syiah. Upacara pengebumian dan pengebumian terakhir dijadualkan pada 9 Julai di makam Imam Reza, salah satu tempat suci utama Syiah di Iran.
Erling Haaland meledak 2 gol pada Ahad ketika Norway mengejutkan Brazil 2-1 dalam perlawanan pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium New York, New Jersey, Amerika Syarikat, sekaligus menyingkirkan juara 5 kali itu dan mengesahkan kemarahan sulung mereka ke suku akhir. Ketiga-tiga gol terhasil dalam tempoh 25 minit terakhir perlawanan dengan Haaland membuka tirai jaringan selepas menyudahkan hantaran daripada Andreas Schellrup pada minit ke-79. Penyerang itu mengawal bola sebelum melepaskan rembatan rendah yang menewaskan penjaga gol Brazil, Alisson Becker. Haaland mengganakan kelebihan Norway pada minit ke-90 menerusi satu lagi rembatan rendah dari luar kawasan penalti yang menerjah penjuru bawah gawang sekaligus gol ketujuhnya dalam kejohanan itu. Gol berkenaan menyaksikan Haaland kini berkongsi kedudukan teratas senarai penjaring terbanyak Piala Dunia 2026 bersama Lionel Messi dari Argentina dan Kylian Mbappe dari Perancis. Brazil merapatkan kedudukan pada minit ke-10 masa kecederaan menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Neymar, namun jaringan lewat itu tidak mencukupi untuk mengelakkan mereka daripada tersingkir. Brazil juga terlepas peluang menjaringkan gol menerusi sepakan penalti pada babak pertama apabila percubaan Bruno Guimaraes berjaya diselamatkan penjaga gol Norway, Orjan Niland. Sekian berita TVS Tengah Hari. Terima kasih kerana menonton. Salam Sarawak. Maju Makmur.